kepada orang yang mau bertaubat. Ni bab kita belum selesai. Kita cerita hadis yang tadi. Kata Nabi, imam musian, walaupun orang tadi jahat, fala'allahu tasta'tib. Kalau dia jahat pun jangan minta mati. Kerana Allah ni maha kasih dan sayang kepada orang yang nak bertaubat. Peluang untuk dia bertaubat. Dia cerita betapa luasnya pintu taubat ini kerana Allah sayang dan kasih dengan orang yang mau bertaubat. Dia cerita katanya, wa'lamu baban minal maghrib. Kata ada satu pintu daripada arah maghrib, daripada arah barat tadi, masiratu 'ardihi, jauh perjalanan dia, atau masiratu rakibu min 'ardihi, ataupun jauh perjalanan nak tuju daripada seujung pintu sampai ujung pintu tadi katakan sab'ina, arba'ina atau sab'ina aman. Pintu syurga, pintu taubat yang Allah buka tu, dia tunjuk fi maghrib yang berada di sebelah barat, maksudnya jauh macam itu. Besarnya pintu itu sebesar 40 ataupun 70 tahun kalau orang yang berkenderaan untuk berjalan. Nak beritahu Allah ni sayang di antaranya orang yang suka bertaubat. Orang yang suka bertaubat, Allah sayang dan kasih sampai Allah buka pintu taubat itu sebesar-besar itu. Kita bincang masalah taubat sebelum kita baca hadis sambungannya. Lebih hebat lagi sukanya Allah SWT terhadap hamba-hamba yang baru bertaubat sehingga Nabi umpamakan. Yang mana Anas bin Malik menceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Anas bin Malik, satu hari Nabi SAW ini ceritakan kepada kami seorang musafir. Ini cerita kelakar. Nabi ni kadang-kadang dia cerdik. Dia nak kasih orang happy, dia buat cerita yang kelakar. Tapi dia punya motif nak beritahu bagaimana orang yang bertaubat tu Allah sangat suka. Bila satu orang tu jahat macam mana kita tak mau cerita. Kita bukan suruh buat jahat, tapi kalau ada orang yang jahat kita dah sebutkan. Ada seorang perempuan yang pelacur statusnya, Allah tak matikan dan dia bertaubat. Amalnya hanya beri minum air kepada anjing, ahlul jannah. Minggu lalu kita cerita tentang bagaimana Hakim bin Hizam, kita cerita bagaimana Khalid ibn Walid, dan kita sebut. So jangan cerita tentang masalah jahat, cerita siapa yang suka untuk bertaubat. Dicerita pada hadis bagaimana Allah lebih suka dan sayang kepada orang tersebut sampai pintu taubatnya besar luar. Kata Anas bin Malik, satu hari Nabi cerita kepada kami, topiknya Nabi nak beritahu bagaimana Allah ni suka sangat kepada orang yang mau bertaubat. Anas bin Malik, aku nak dengar. Nabi panggil kita. Nabi cakap, kau tahu tak? Allah SWT, innallaha ghafurur rahim. Allah ni maha pengampun lagi maha penyayang. Innallaha tawwabur rahim. Sungguh Allah ni maha penerima taubat lagi maha penyayang. Sehingga kan kata Nabi SAW kepada Anas bin Malik tadi, Allah SWT happy kalau ada satu daripada hambanya yang mau bertaubat. Gembira dan cerianya Allah SWT apabila ada orang bertaubat ini kan. Kata Nabi, kau nak tahu macam mana? Aku nak cerita. Ada seorang musafir. Zaman dulu biasa dicontohkan musafir. Musafir kalau zaman Arab biasanya lah parah. Dia tak macam kita. Kalau pergi KL pun ada R&R. Nak pergi KL boleh berhenti Maca, boleh berhenti Pago, boleh berhenti mana lagi. Air keruh macam-macam ada. Nak makan apa pun boleh. Dalam bas kereta bagus, R&R pun bagus. Dia cerita zaman dahulu, biasa padang pasir nak nampak pokok pun susah, air pun tak ada, macam begitulah. Nak tunjuk parah sangat dengan keadaan yang sangat-sangat panas. Musafir ni jalan, letih nampak satu pokok, dia pun berhenti. Bila dia berhenti, dia istirahat tertidur. Bila sadar, ni unta ni tadi yang penuh dengan makanan air semua hilang. Unta ni lagi sadar, Allahu Akbar, macam mana boleh tidur pula ni unta. Cari keliling tak ada. Hampa ni. Kira macam dah sedih sangat dia tak. Balik kat pokok tadi duduk Temenung kira dah matilah ni. Nak jalan pun tak larat, air pun tak ada, makan tak ada, tertidur lagi. Bila terlelap sadar si unta kat depan mata, alih-alih dia balik sendiri. Alamak. Anda tengok orang yang dah memang pasrah, dah hampa habis dah. Tiba-tiba datang unta tadi, dia punya happy. Nabi cakap, kau nak tahu macam mana dia happy sampai dia sebut Allahumma anta abduka.
Allahumma anta abdi, engkau ni hamba aku. Ya Allah, engkau ni hamba aku. Wa ana rabbuka, dan aku Tuhan kamu. Sampai salah dia punya doa. Dia happy sepatutnya, ya Allah, engkau lah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Tapi pasal happy sangat-sangat, ya Allah, engkau lah hambaku dan akulah Tuhan kamu. Salah. Nak beritahu pasal terlampau happy, terlampau syukur. Begitulah Allah SWT sayang dan kasih dan sangat suka kepada orang-orang yang mau bertaubat. Dan mari kita lah, kalau ada silap dan salah, tolonglah jangan malu. Bahkan kalau kita cepat-cepat nak bertaubat, tadi katakan, kata Nabi, kullu insan khata', kata Nabi, semua manusia ni dia tak sunyi dari kesilapan dan kesalahan macam kita lah. Alim pun tak alim sangat, warak pun tak warak sangat, dia tak. Zuhud pun tak zuhud juga, dia tak. Tapi alhamdulillah, adalah ibadat sedikit, tapi dosa pun mungkin banyak juga. Kata Nabi, semua manusia macam itu. Tapi Nabi nak berikan motivasi, kata Nabi, wa khairul khata', sebaik-baik orang yang ada salah, cepat-cepat minta ampun, dia tak. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Abu Hurairah menceritakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallah, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm aksara min 70 marrah. Kata Nabi, ketahuilah aku ni, yang korang panggil Nabi, yang korang panggil Rasul, sungguh la astaghfirullah, sungguh aku minta ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan aku minta taubat kepada Allah SWT fil yawm, pada satu hari, aksara min 70 marrah, lebih daripada 70 kali. Nabi ni maksum, dia tak ada dosa dah. Dalam hadis Bukhari sebut, Aisyah sebut, ya Rasulullah, anta maksum, engkau maksum. Kalau dulu ada dosa pun dah dihapuskan dan sekarang tak ada dosa lagi. Orang yang macam gitu, kata Nabi, setiap hari, fil yaumi, setiap hari, aksara, lebih banyak daripada 70 kali. Dalam hadis Muslim, Abu Hurairah menceritakan juga, kata Nabi, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, istaghfirullah, mintalah ampun kepada Allah SWT. Baru Nabi kata, wa inni, sesungguhnya aku, la astaghfirullah kullu yaumin mi'atan marrah. Kalau tadi kata Nabi, satu hari aku minta ampun kepada Allah dan bertaubat lebih 70 kali, kata Nabi, hari ni ya tak. Kata Nabi SAW, aku ni minta ampun kepada Allah SWT setiap hari 100 kali. Nabi, apa yang boleh kita jadikan pelajaran? Kalau Nabi yang maksum, maksum artinya orang yang tidak ada dosa, Nabi. Tapi nak menunjukkan rendah dirinya, tawaduknya, sampai dia ajak umat-umatnya, mari jadi umat yang tawaduk, merendah diri. Jangan overconfident, banyak pahala, tak ada dosa. Istighfar, istighfar tak, jangan berhenti. Dan kalau kita rasa ada dosa-dosa kita yang besar, bersegeralah untuk bertaubat. Ini kita bincang pada hadis sebelum minggu lalu. Hadis itu disebutkan muttafaqun alaih. Perenggan sebelah atas yang kita bacakan tadi panjang lebar, yang kata Nabi, la yatamanna ahadakumul maut, jangan sekali-kali di kalangan kamu ada orang yang berani nak berangan-angan mengharapkan kematian, imma muhsinan, walaupun dia baik, fala'allahu an yasdadu, kerana Allah SWT nak menupuk nambah lagi pahala-pahalanya, wa imma musian, walaupun dia jahat, fala'allahu an yasta'tib, kerana Allah nak berikan peluang untuk bertaubat. Itu muttafaqun alaih. Ini Bukhari meriwayatkan, Muslim juga meriwayatkan. Dan dikatakan wa hadza lafzul Bukhari. Tapi yang kita cerita sebelah atas tadi, itu adalah lafaz yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Jami' Sahihnya. Kata pengarang, wa fi riwayatin lil Muslim, pada satu riwayat bagi Imam Muslim pula, artinya Imam Muslim ada meriwayatkan 2-3 hadis, satu lafaz ni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah, semoga Allah meredainya. Jadi hadis cerita daripada Abu Hurairah juga sama. Kali ini disebut an Rasulullah sallallahu alaihi Nabi sallallahu bersabda. Beza sikit. Awalnya sama. Kata Nabi, la yatamanna ahadakumul maut, macam hadis yang atas. Kata Nabi, aku nak ingatkan kepada semua kamu, tolong jangan sekali-kali kamu bercita-cita, berangan-angan dan mengharapkan kematian. Jangan. Cuma Nabi tambah kali ini, wala yad'u bih, tolong jangan kamu doa
untuk mendapat kematian min qabli an ya'tiyah, sebelum kematian itu datang. Kita cuba jelaskan. Maksud hadis ini apa? Kalau mula-mula berangan-angan dia duduk, dia fikir-fikir, ni kalau dia ambil kalkulator dia kira, ni pahala ni juta-juta ni ciak beliau, makan tak habis ni, hitung-hitung kalau ada dosa pun tolak ni kira ni. Sudahlah, doa minta mati, dia berangan-angan. Muslimin muslimat rahimahullah, kita dah buat contoh. Kalau ada orang dah fikir dah banyak sangat dosa, pahala dan tak ada dosa, dia rasa hidup lama-lama pun tak guna, takut nanti ujian-ujian Allah datangkan, dia tak, dia doa, ya Allah matikanlah aku sekarang, macam arwah Yarham Piramli, kau cabutlah nyawaku, amboi, bukan main terror lagi, cuma pasal putus cinta je, minta mati. Hadis ini kita baca, Nabi larang, dan dalam hadis Bukhari dan Muslim bukan 1, 3, 4 hadis yang semakna, awalnya sama. La yatamanna ahadakumul maut, kata Nabi, la yatamanna, sekali-kali jangan kamu ada di antara umatku yang berangan-angan, bercita-cita, mengharap-harapkan kematian. Nabi tambah pada matan Muslim, wala yad'u bih, dan tolong jangan kamu mendoakan mati. Yad'u, minta. Kata Nabi, bin qabli an ya'tiyah, kalau belum sampai giliran mati tadi. So kita cakap di sini dalil memberitahu kepada kita yang kita dah bawakan banyak ayat Quran dan hadis-hadis Nabi, agama sangat larang seseorang daripada minta mati. Apapun alasan orang tadi, buat sementara kita cerita macam itu. Sama ada dia dah tak sabar nak masuk surga, atau dia takut nanti dia terbuat maksiat, walaupun itu alasan yang baik, tapi tak boleh. Tadi kita katakan Nabi ni, sahabat-sahabat Nabi, isteri-isteri Nabi, ya tak? Orang-orang yang sangat hebat, tapi mereka tak pernah minta mati. Mereka lebih gairah untuk masuk surga daripada kita. Dan orang-orang yang tak pernah buat maksiat, mereka tak minta mati. Maka itu kita dilarang keras daripada minta mati. Doa pun tak boleh. Wala yad'u bih, jangan kamu minta, ya Allah matikan. Jangan. Muslimin muslimat rahimahullah, dalam bab mati kemarin kita dah cerita, kita berakad kuat, dan ini tak boleh goyang. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap al-insan, kita ni manusia, kita tak nak pergi kepada tumbuh-tumbuhan, tak nak pergi kepada binatang, manusia. Kullu nafs, setiap jiwa, setiap manusia tadi, za'iqatul maut, pasti akan didatangi oleh kematian. Maksudnya garanti mati. Kita dah bincang lama dahulu, Nabi, para Nabi, para Rasul, orang yang paling dekat dengan Nabi pun mati, dengan dekat dengan Allah SWT pun mati, tak? Apa kata Allah? Afa in mitta ahumul khalidun. Kalau Nabi yang jadi kekasih aku, Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Muhammad SAW itu kekasih Allah SWT, mati ni, afa in mitta, mereka mati, ahumul khalidun, apakah kamu semua tak mati? Kita garanti mati. Ini i'tikad kita, ya tak? Nak beritahu kepada kita, kalau anda doa, ya tak nak mati pun mesti mati juga. Pasal ayat tadi kata kullu nafsin za'iqatul maut. Anda doa, ya Allah tak nak mati, usaha lagi. Bukan dengan exercise, makan obat penahan tua, obat penahan mati, apa lagi obat? Hari ini sebab itu macam cendawan orang jual ubat, pasal banyak orang yang minta, demand dia very bagus. Very macam-macam, orang takut mati, orang takut ya. Kita cakap usahalah. Anda doa tak nak mati pun, ayat tadi mengatakan mesti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kata Allah, wala kuntum fi burujin musayyadah, walaupun kamu sembunyi dalam satu lubang, dalam satu bilik yang ditutup rapi. Fi buruj, buruj ini ibraj, bangunan, satu bangunan yang ditutup rapi. Walaupun kamu duduk dalam situ, kemarin saya dah bawakan asbabun nuzulnya. Bagaimana ada orang yang tak nak mati, ya tak? Last mati. Dia tak nak mati dalam peperangan, rupanya mati di luar peperangan. Lebih hina daripada mati dalam peperangan. So kita sebut mati ni garanti datang. Anda doa lah tak nak mati, dia mesti mati juga. Fir'aun ni tak nak mati dia. Fir'aun tak nak mati. Qarun lagi tak nak mati, ya tak? Abu Lahab pun tak nak mati. Tapi kita tahu sejarah mereka mati dalam keadaan yang sungguh menghina. Baik Fir'aun, baik Qarun, baik Abu Lahab.
Qarun mati, ditembak dengan rumah dia, dengan harta. Fir'aun mati tenggelam di dalam laut merah. Abu Lahab mati beragal, mati dengar apabila perang Badar orang kafir Quraisy macam itu. Walaupun kita nak lari macam mana pada mati, mati akan datang. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah mati yang kamu lari daripadanya tadi itu diikut kamu, dia kejar kamu. Dan kata Allah, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sampai time ajal seseorang tadi, maka dia akan mati. Dia tidak boleh mentakhir walaupun sesaat ataupun nak mentakdimkan. Nak cepat pun tak boleh, nak lambat pun tak boleh. Kemarin kita cerita tentang bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam yang diberikan mukjizat sampai boleh memindahkan angin. Dia cerita lah, banyak kan? Bagaimana singgasana Puteri Balqis yang daripada Yaman boleh tiba-tiba berada sekelip mata di Palestin yang perjalanan 1000 lebih kilometer. Dengan doa Nabi Sulaiman memindahkan angin tadi. Nabi Sulaiman boleh macam itu. Di waktu di ziarah satu kawan dia yang sedang sakit, Nabi Sulaiman dah ziarah, tiba-tiba datang orang ketiga. Orang yang sakit tadi tanya kepada Nabi Sulaiman, Sulaiman ni siapa ni datang? Dia tak. Nabi Sulaiman tengok pun tak kenal. Nabi Sulaiman tanya, man anta? Siapa awak? Katanya, ana malakal maut. Malaikat maut. Nabi Sulaiman cakap dengan members ni, malaikat maut lah. Oh, dia macam aja. Siapa-siapa yang sudah boleh nampak malaikat maut, faham-faham aja. Anda faham? CPF tukar nama saya. Members ni dah nampak malaikat maut ni. Betul? Dia cakap, ya Sulaiman, kau kan ada mukjizat, boleh pindahkan, boleh suruh angin pindahkan aku jauh-jauh ni, malaikat maut datang ni. Nabi Sulaiman sayang member tak? Dia pun doa, sekelip mata berpindah lain tempat. Jauh. Kalau kemarin kat Jurong West, kau tahu dekat Chua Chu Kang. Bersadar kat Chua Chu Kang. Alamak, alhamdulillah, Nabi Sulaiman best lah, power gila. Celik tak celik, tengok sebelah member tu datang lagi. Kata orang dia, Sulaiman, ni tadi dekat Jurong ada, sekarang datang lagi ni, apa cerita kau tanya dia? Nabi Sulaiman tanya, Beb, nanti tadi kat Jurong, kita dah jauh-jauh datang sampai dekat ni Chua Chu Kang, kau ada lagi. Kata malaikat tadi dekat Jurong raki je. Ini datang kat Chua Chu Kang nak ambil nyawa dia, ambil, mati dia. Nak faham? La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak boleh mentakhirkan walaupun satu saat, apatah lagi untuk mentakdirkan. Ada nak lari tak? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Mati ni dikejar kita. Bukan kata nak lari, nak minta cepat mati pun tak boleh. Sebab itu tak guna doa cepat mati. Fikir mengatakan haram dan dia tidak bermanfaat. Agama larang, tak boleh. Dan dia tidak bermanfaat kalau belum time dia tak, maka dia tak akan mati tak. Kita kan cerita, saya pergi jiran, aci yang minum klorok. Minum klorok dia berbuih-buih mulut dia tak. Kita tengok klorok tu dah 3 suku dah, tinggal sikit satu botol tu. 3 suku klorok dia minum dia. Berbuih-buih. Panggil ambulans, ambil pergi 2 hari tak balik. Satu hari ketiga balik, segar lagi ya tak. Boleh nyanyi lagu Sanggem lagi. Mati tak? Walaupun niat nak mati bunuh diri minum klorok, tak mati, belum sampai masanya. Tak percaya balik minum klorok. Kalau berani. Nak beritahu anda minta mati pun kalau belum time tak mati. Dan kalau anda nak lari pada mati pun belum time, dia tidak boleh kita. Kalau dah sampai time kita tak boleh lari. Dalilnya sama, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ini i'tiqad kita. Bicara tentang mati, itu Allah SWT ada satu sunnatullah. Allah SWT dengan kudrat dan iradatnya, dengan kemahuan dan kekuasaannya, Allah yang mahukan macam itu. Allah dah tetapkan, dan ini game Allah SWT. Dan kata Allah, la tabdila li halqillah. Sekali-kali tidak ada satu pun salah pasang apa yang aku buat tadi. Allah buat program yang sungguh rapi. Apa yang kita nak sebutkan di sini, dalil hadis yang kita belajar pada malam ini. Agama larang keras kita daripada mengharap-harapkan kematian, apatah lagi berdoa untuk mati. Walaupun doa ni ibadah. Kata Nabi, ad-doa mukhul ibadah. Doa ni otak, jantung daripada ibadah. Ad-doa huwal ibadah. Doa ni satu ibadah. Walaupun doa ibadah, tapi doa minta mati, Nabi tak suka. Pasal itu minta yang tak baik. Anda tahu satu ketika
Umar bin Khattab ni waktu jadi khalifah di jalan dalam masjid, ada orang doa, ya Allah, kalau nak azab kami, azablah kami sekarang di dunia ini. Tolong jangan azab kami di neraka. Kami tak larat untuk menerima yang ini azab tadi. Kita dengar doa tu macam okey. Dengar betul-betul. Ada orang doa, ya Allah, kalau nak azab kami, azablah kami di dunia ini. Jangan azab kami di akhirat. Tapi Umar ni pandai. Dia ambil cabuk, dia ketuk kepala orang tadi. Dia cakap, Beb, siapa yang ajar kamu doa macam gini? Nabi mengatakan, la tad'u ala anfusikum illa bil khair. Jangan kamu minta untuk diri kamu melainkan yang baik-baik saja. Ni minta kena azab siapa yang suruh? Dah terror sangat dia apa? Tak. Walaupun kita nampak doa tadi, minta tak baik tak boleh. Walaupun minta kena azab di dunia, jangan azab di akhirat pun tak boleh. Katanya Nabi ajarkan doa, dia tak, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Minta di dunia baik, di akhirat pun baik. Jangan minta di dunia kena siksa. Muslimin muslimat rahimahullah, agama ajar kita macam itu. Walaupun doa ni baik, tapi kena jaga doa tadi, isi yang kita nak minta pun mesti baik. Yang kata Nabi, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Jangan sekali-kali kamu minta doa atau benda-benda yang tak baik, nak minta yang baik-baik saja. So kita belajar agama mengajarkan kepada kita, kalaupun ada orang lah, misal kata dia rasa dia ni banyak sangat pahala dan dia ni tak ada dosa, jangan minta mati. Ikut isteri-isteri Nabi, kita contohkan, kuat untuk beramal. Walaupun mereka sayang dengan Nabi. Ada isteri Nabi tanya, ya Rasulullah, kalau Tuan wafat, siapakah antara isteri Tuan yang akan ikut Tuan? Maksudnya wafat, tapi mereka tak minta mati. Mereka nak tahu, mereka kuat ibadah. Orang perempuan, syurga ni dia lebih layak untuk orang perempuan. Orang perempuan ni dia punya chances untuk dapat syurga tu lebih. Orang perempuan. Hadis cerita bagaimana orang perempuan ni, kalau misal kata dia taat suami, dia tak taat Allah dan Rasul, melakukan solat, puasa, ahlul jannah. Disebut macam itu. Tapi kita tak, bapak-bapak ni ku anfusakum wa ahlikum nar. Hadis cerita orang perempuan yang mengandung 100 kali pahala akan diberikan setiap amalnya, double 100 kali. Surga dalam hadis disebutlah tahta aqdama ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Kalaulah hadis susah macam itu. Neraka bawah telapak kaki siapa? Bapak-bapak lah kan. Orang perempuan ni orang sepatutnya mereka lah orang yang layak untuk di surga. Banyak peluang dia. Cuma di sana sini kerana kadang-kadang sifat lemah mereka tu yang menyebabkan akhirnya mereka kalah dengan ujian-ujian yang simple. Tapi yang kita nak sebut di sini, isteri-isteri Nabi menjadi contoh kepada orang perempuan. Kuat beribadah, mereka tak minta mati, mereka nak kuat. Solat, bagaimana kita cerita Zainab binti Huzaimah umpamanya, yang solat dalam majlis sampai letak tali. Dia cerita bagaimana Zainab binti Jahsh Ummul Masakin. Nabi ada dua isteri nama Zainab, satu Zainab binti Huzaimah, satu Zainab binti Jahsh. Yang satu ni memang dia tu diangkatkan tangan emas. Ummul Masakin, ibu kepada orang-orang miskin, sedekahnya ya Allah ya Rabb. Sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tak minta mati. Kita cerita bagaimana Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali bin Abi Talib dan semua sahabat-sahabat Nabi, orang yang kuat beramal dan mereka tak minta mati. Minggu lalu kita tutup dengan cerita Ahmad bin Hanbal, bagaimana orang yang doa nak pergi haji, lepas 50 tahun baru terkabul doanya. Bila dapat bikin haji umur 65 tahun tu tak minta, ya Allah cukup matikan aku, tak. Tapi dia minta, ya Allah izinkan aku pergi haji lagi, dan aku nak beramal yang lebih baik lagi. Ini cerita dia macam itu. Kita belajar bercita-cita untuk hidup dan berusaha untuk hidup yang lebih baik lagi dengan amal-amal saleh. Itu pelajaran kita. Tapi Nabi sebut pada hadis ini, kata Nabi, jangan kamu berharap untuk mati dan jangan berdoa untuk mati. Fa innahu idza mata inqata'an amaluhu. Nabi beritahu kepada kita, jangan minta mati, pasal bukan seorang tadi mati maka inqata'a, terputuslah segala amalan-amalannya.
Tak bagusnya orang mati ni, pahala stop dia. Stop. Saat orang tadi mati, terputus segala amalan-amalannya. Dalam matan Muslim yang selalu saya bacakan, iza matal insan inqata'a anhu amaluhu. Apabila matinya seseorang insan, apabila mati seorang manusia, inqata'a, sungguh tertutuplah, terputuslah, berhentilah segala amalan-amalannya. Saat orang tadi mati, stop, berhenti. Tutup buku. Minggu kemarin kita cerita. Orang tadi nak beramal lagi dah tak boleh pasal dah mati. Walaupun banyak ilmu macam mana sekalipun tak guna lagi. Anda pergi kubur yang kita sini, jangan pergi ke Mekah, ke Madinah, jangan pergi ke Mesir, ke Syria, ke Jordan, kubur di Cuak-Cukang saja berapa banyak orang pandai kat dalam, tak? Yang profesor, yang saintis, yang ulama, yang ustaz macam-macam. Tapi tak boleh beramal. Dah mati dia. Inqata'a. Once saat dia mati walaupun banyak ilmu, out, stop. Ramai ulama, walaupun orang tadi banyak ilmu, pasal mati menjadi penyebab orang tadi tak dapat pahala lagi. Harta macam mana banyak sekalipun, once mati, stop. Dah tak boleh beramal lagi. Dah tak laku harta tadi. Sihat macam mana sekalipun, maco badan dan sebagainya, kalau mati tak guna lagi. Tapi matan Muslim yang tadi saya bacakan, iza matal insan inqata'a anhu amaluhu, kata Nabi, illa min salas, kecuali 3 perkara. Sengaja kita nak perlebarkan kerana kebetulan dibacakan hadis itu. Saya tambahkan dengan matan hadis yang lain. Kata Nabi, jangan minta mati, jangan doa minta mati, pasal kalau kau mati, stop, dah tak ada lagi peluang pahala. Kata Nabi, kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Dalam hadis tersebut, ini dia. Waktu kita hidup ini ada sedekah jariah. Sedekah jariah ulama letakkan yang pertama, wakaf. Dan ini dilakukan oleh datuk nenek kita dulu. Orang-orang dulu ni kita tak boleh lawan dalam beramal, walaupun mereka tak banyak ilmu. Masjid-masjid di Singapura hampir 3 suku semuanya masjid wakaf. Madrasah-madrasah di Singapura semuanya madrasah wakaf. Orang dulu bikin kerja walaupun ilmu mereka tak banyak, tapi ikhlas dan kuatnya mereka beramal. Ulama sebut illa min salasin, yang pertama sedekah jariah. Waktu kita hidup ni ada wakaf, waktu kita hidup ni ada infak, waktu kita hidup ni ada sedekah. Yang itu walaupun dah mati 1000 tahun, insya-Allah pahala tadi terus, kata Nabi. Walaupun dah mati, pahala tadi terus pasal waktu hidup kita beramal. So Nabi tetap approach, yang hidup buat, mati stop. Walaupun kita dah mati, waktu hidup tadi kita ada beramal soleh. Masjid ini milik orang-orang Singapura. Semua orang Singapura yang ada MBF, kita keluar tiap-tiap bulan. Terdiri satu masjid. Masjid Her ni dah berapa tahun, agak-agak dia datang kuasa majlis ni Haji Tarmizi. Dah berapa tahun masjid ni? 20? Lebih kurang 20 tahun mengalir pahala anda. Yang orang dah mati tadi pun tetap dapat pahala kerana dia ada sumbangan untuk membina masjid ni. Selagi mana masjid ni ada orang yang melakukan solat, ada orang i'tikaf, ada orang beramal soleh dalamnya. Kecil itu. Yang kemarin saya katakan orang-orang Singapura ambil peluang. Jangan segitu banyak. PMBM menaikkan sikit. Tak apa, dia tak. Supaya kita ada sedikit sedekah jariah, wakaf. Kalau orang dulu dia ada harta, ada tanah dan sebagainya, dia beri. Kita tak ada harta, tak ada tanah, kita ada duit, kita bikin kerja. Walaupun dah mati 1000 tahun, insya-Allah pahala tadi mengalir. Selagi mana masjid ini ada orang solat dia lagi. Tiap bulan kita ada infak, umpamanya infak untuk persatuan-persatuan Islam, yang persatuan tadi ajak orang beramal soleh, kita dapat pahala. Kita sedekah untuk madrasah, keluar anak-anak tadi jadi ulama, pahala tadi kita dapat. Waktu hidup kita bukan dah mati dah lagi. Walaupun dia mati ditinggalkan ratus-ratus juta, duit ratus juta, tak boleh kenapa, pasal dia dah mati. Tapi waktu hidup walaupun ada mungkin 200-300, tapi 200-300 tadi diinfakkan, dia lebih besar daripada 300-400 juta tadi. Setiap kali masuk masjid, dia tabung. Masuk tabung tadi, walaupun hanya $5-10, tapi dia masuk. Waktu hidup dia tabung. Yang kedua,